Formula untuk bab gelombang wave. Kalau kita tengok dekat sini hanya ada dua formula sahaja diberi. V sama dengan F lambda dan juga lambda AX over D. Okay, persoalannya dekat mana kita nak apply. So dalam bab gelombang, fokus utama dia adalah kita ada dua jenis gelombang, transverse and longitudinal, melintang dan membujur. Tapi tak kisahlah dia melintang ke, membujur ke, transverse ke, longitudinal ke, untuk classified sebagai wave, gelombang-gelombang yang ada dekat sini, light, water, electromagnet dan sound, mesti boleh melakukan 4 fenomena. So, basic untuk wave adalah 5 perkara. Kita kena fahami wavelength, apa itu panjang gelombang, tempoh, okay, masa untuk satu gelombang lengkap, frekuensi bilangan gelombang dalam masa satu saat, the number of oscillation per second, dan amplitude. Okay, laju gelombang pula boleh dikira menggunakan formula V sama dengan F lambda. So, laju macam kita belajar bab 2 form 4, daya dan gerakan, laju ni jarak per masa. Jadi, laju gelombang adalah jarak yang dilalui gelombang dalam masa satu saat. So, boleh dikira menggunakan formula V sama dengan F lambda. Formula ni tadi ada dalam senarai. Yang tak ada dalam senarai adalah menghitung frekuensi 1/T. Okay, formula yang ada dalam senarai tadi, V sama dengan F lambda ni, kita akan apply, kita boleh apply pemahamannya, konsepnya pada setiap fenomena. Sebagai contoh kat sini, fenomena pertama, reflection, pantulan. So, kita perlu tahu apa jadi kepada V, F dan lambda. Okay, kalau kita tengok kat sini, semuanya tidak berubah kecuali arah. Begitu juga dengan fenomena ketiga, diffraction, pembelauan. Macam mana gelombang tersebar melalui celah. Sama juga merujuk kepada V, F lambda, semuanya tidak berubah kecuali arah. Tapi untuk pembelauan, diffraction, ada yang berkurang. Yang berkurangnya adalah tenaga gelombang tersebut selepas melalui celah. Okay, tenaga efek kepada amplitude. Fenomena yang berikutnya, fenomena kedua adalah refraction. Tapi ni lain sikit. Refraction masih lagi V sama dengan F lambda. Tapi untuk refraction of water, kita perlu lihat kawasan pergerakan air tu. Kalau ada kawasan deep atau shallow, kawasan dalam atau cetek. Untuk refraction, yang sama adalah frekuensi. Jadi kita susun semula formula nombor 1 yang ada dalam senarai tadi sebagai frekuensi kawasan dalam sama dengan frekuensi kawasan cetek. So kalau kita susun algebra, dia akan jadi laju kawasan dalam bahagi panjang gelombang kawasan dalam sama dengan laju kawasan cetek bahagi panjang gelombang kawasan cetek. So masih lagi boleh guna formula ini, tapi kena adjust sikit. Untuk formula kedua yang dalam senarai tadi adalah fenomena keempat, iaitu interference. So formula ni hanya pakai sekiranya fenomena yang terlibat adalah interference. Okay, formula ni diberi. Dan yang terakhir, yang tak diberi adalah formula untuk sebagai contoh pantulan bunyi, pantulan gelombang elektromagnet ataupun pantulan bunyi. Kita boleh menggunakan formula laju gelombang 2 kali jarak, sebab jarak gelombang tu pergi dan patah balik, 2 kali jarak gelombang, dan bahagi dengan masa bunyi itu didengari semula. So, berdasarkan yang itu tadi, penerangan cikgu, dalam formula ini, apa yang perlu kita tahu adalah VF lambda ni boleh dipakai untuk 3 fenomena. Okay, bermula daripada pantulan dan juga pembelauan. Okay, yang mana korang tahu VF lambdanya tak berubah. Yang ni juga tak berubah, tapi berubah ataupun berkurang amplitude, berubah arah. Okay, and then untuk fenomena pembiasan gelombang, yang samanya adalah frekuensi kawasan dalam sama dengan frekuensi kawasan cetek. Tapi kawasan dalam lajunya lebih tinggi,
kawasan cetek laju gelombang lebih perlahan. Dan panjang gelombang kawasan dalam juga lebih panjang dan di kawasan cetek lebih pendek. So itu untuk formula yang pertama. Okay. Dan kita ada formula lambda AX over D. Ini untuk interference. Dan dua formula yang tak diberi tadi. Pertama, frekuensi 1/, tempoh. Dan yang kedua adalah untuk pantulan V sama dengan 2D over T. So itu dia formula yang ada dalam bab gelombang. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.